Assalamualaikum, apa khabar? Kembali bersama teman Amir Sufi ke dalam YouTube channel teman lah, Amir Sufi. Apa lagi YouTube channel teman ya? Itulah dianya, tak ada tukar-tukar nama dah. Okey, jadi pada hari ini, jadi teman, macam korang tengok di thumbnail tu, berkenaan sembang terusnya, sembang santai filem pendek cerita Dua Jelaka yang bakal keluar pada 30 hari bulan Ogos 2023, sehari sebelum Merdeka. Iaitu cerita tadi lah, Dua Jelaka, cerita pendek, filem pendek lah. Saja teman menggunakan ayat-ayat lama sebab cerita ni berkonsepkan lama. Jadi jom koma, teman bawa koma ke dalam sembang santai ni. Hari ni ada 8 yang teman nak bagi tahu tentang filem pendek ataupun cerita pendek Dua Jelaka. Bukan dua jelaka. Moh, kita dengar. Okey, cerita ni idea dari mana untuk dapat cerita ni? Okey, idea teman dapat cerita ni adalah orang kata inspirasi. Teman jujur je, inspirasi cerita yang teman lihat ini adalah daripada filem Allahyarham Tan Sri P. yang bertajuk Enam Jahanam. Okey. Teman dapat idea separuh sendiri, separuh inspirasi daripada filem Allahyarham Tan Sri P. itulah Enam Jahanam tajuk dia. So daripada situ teman buatkan filem pendek ataupun cerita pendek ini, iaitu Dua Jelaka. So dia bukan dua tapi dua, DHUA JILAKA, Dua Jelaka. Tapi atas dia tu ada nombor 2 lah kan. Sebab dalam ini kita tak ada nama orang ataupun sebagainya, jadi Dua Jelaka. Okey, daripada situlah teman dapat idea, daripada inspirasi filem Allahyarham Tan Sri P. iaitu adalah Enam Jahanam, dan separuh adalah pada teman sendiri buat skrip tu lah, dan lakon layar dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada berkaitan dengan pelakon dan kru yang terlibat. Okey, kita terus pergi kepada bukan. Yang kedua adalah jalan cerita. Ya Allah, lupa. Okey, jalan cerita kali ni adalah dia mengisahkan tentang dua orang kata orang, iaitu adalah Balak dan Jemang. Bukan seorang, dua orang ni adalah seorang perompak dan samseng yang terkenal pada era 60-an dengan melakukan rompakan ganeh di kampung-kampung terpencil tahun 60-an. Jadi Tenggat, adik kepada Jambi, datang ingin bersua muka bersama Dua Jelaka ni. Jadi orang kata, kenapa dia nak bersua muka dengan si Jelaka ni kan? Apa hajat sebenar dia dan apa yang terjadi kepada Dua Jelaka ini? So itu apa yang teman faham lah. Kalau ikut kamu mungkin susah sikit nak faham tu kan. Itu ikut teman yang faham. Dua orang ni, Balak dan Jemang, adalah perompak dan samseng yang melakukan rompakan ganas pada era 60-an di kampung-kampung terpencil ya. Secara tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dia memang tak ada tiba-tiba, dia Tenggan, watak Tenggan lah Tenggan adik kepada Jambi dan cerita ni. So kalau korang tengok nanti korang tahulah siapa Jambi, siapa Tenggan, siapa Balak, siapa Jemang. Tapi teman akan bagi tahu lah sekali lagi kan. Jadi Tenggan ingin bersua muka dengan Dua Jelaka ini, Balak dan Jemang. Jadi sebab apa dia nak bersua muka? Sebab apa dia nak bersua muka? Apa hajat sebenar dia kan? Dan apa yang akan terjadi kepada Dua Jelaka tu? Adakah dia terus macam tu ataupun mampu ke? Kita tak tahu. So itu jalan cerita dia. Nampak ringkas aja tapi susah sikit nak di-revealkan kepada audien. Jadi itu untuk jalan cerita. Dan yang ketiga barulah kita pergi ke pelakon yang terlibat dan kru. Okey, pelakon seperti biasa. Kali ini teman Muzaimin, Haris Hafiz dan Fikri RR. Jadi kali ini apa yang teman nak bagi tahu, Fikri RR ni penolong pengarah teman. Jadi dia juga banyak bermain kameraman, sinemato dan sebagainya. Itu teman terang dulu ya. Tapi kali ini dah masuk ni 3 ke 4 buah filem pendek, cerita pendek dia dengan teman. Tapi kali ini filem pendek yang inilah yang paling banyak dia dalam cerita ini. Dalam lakonan paling banyak. Watak dia saja ada dua. Ada dua berlainan-lainan lah. Jadi kalau kamu tengok sama tu, dia lah tu. Walaupun tak nampak muka dan sebagainya, tapi Fikri RR dah main
banyak dengan teman filem cerita pendek. Tapi kali ni yang paling banyak penglibatan dia sebagai pelakon. Paling banyak. Scene dia paling banyak lah. Banyak lah sikit berbanding cerita-cerita pendek teman sebelum ini. Jadi itu perbezaan dia kali ni. Fikirat Ra lebih banyak dalam lakonan-lakonan dan scene-scene ni kali ni. Alhamdulillah lebih banyak dan dia pun okey. Watak dia pun okey juga, menjadi juga kan. Sebagai seseorang yang teman inginkan lah watak tu So kru pula okey, untuk cerita pendek Dua Jelaka ini, dengan tak semena-mena adalah teman punya sinematografi dibantu oleh member teman juga, kawan-kawan teman juga. Tapi sebelum ni memang pernah bekerja dengan teman di belakang takbir masa filem zombifikasi Mak Bon dulu. Itu Zul Helmi. So Zul Helmi ada buat satu kedua shot yang dia buat, yang dia lah yang jadi kamera. So kalau kamu tengok part dekat pokok kelapa tu, yang si adik Jambi Tenggan tu, so itu shot yang dibuat oleh Zuhelmi. So dia ada. Dan shot yang seterusnya Adam Haris. So itulah yang teman tulis tu, dibantu oleh Adam Haris dan juga Zuhelmi Azizi. Zuhelmi dah lama dengan teman ni selaku sinemato. So kadang-kadang aja dia dengan teman. Tapi hari tu masa syuting dia ada. So teman masa tu Fikri rehat, dan teman bagi dia untuk 2 shot. And then Adam pula ada 2 ke 3 shot juga. Shot yang di take over oleh Adam adalah shot sewaktu scene fighting. So scene fighting tu yang dibuat oleh sinematonya, dibuat oleh Adam. So korang kena tengok lah kan. Kali ni berbeza. Tak ada teman semua, tak ada Fikri semua. Kali ni ada teman buat sinemato, ada Adam dan ada Zuhelmi. 3 orang kali ni. Dan apa yang istimewanya kali ini, teman menggunakan cara yang lebih baik hasil daripada teman pergi ke sana ke sini, yang teman pergi berjumpa dengan orang yang lebih berpengalaman dalam bidang filem atau sebagainya, yang dia share dengan teman tentang shot-shot dan juga sinemato. Jenis-jenis shot 9 basic jenis-jenis shot. Ada stabling shot, ada master shot, wide shot, kita ada ECU, kita ada lagi full shot dan sebagainya. So kali ni dalam cerita pendek Dua Jelaka ini, teman menggunakan hampir semua yang teman dapat belajar tu, macam full shot dan sebagainya, sinematografi, line dan sebagainya. So masa teman berkomunikasi dengan cameraman, dengan sinemato pun, teman bagi tahu okey, this is secret line dan sebagainya. Okey, teman cubalah adapt untuk buat tu. Ni first time teman menggunakan tu. Sebelum ni tak gunakan pun, tapi adalah kadang-kadang teman tak perasan sinemato dan juga shot-shot ni. Jadi kali ni teman menggunakan dalam skrip pun teman bubuh wide, stabilize, master dan sebagainya. Kali ni teman gunakan. So kalau audien nampak sikit ada sinemato tu, alhamdulillah lah, maknanya menjadi. Bagi teman ada 1-2 shot jadi tu yang teman buat berdasarkan yang teman belajar lah. Teman baru first time adapt jadi teman harap kamu boleh terima. Teman masih lagi belajar. Kita akan terus belajar sampai ke meninggal pun kita kena belajar So itu yang ketiga. Itu yang istimewanya kali ni cerita pendek Dua Jelaka ni. Itu yang berbezanya. Banyak juga kru terlibat. Pelakon pun bertahan. Ramai 4 orang pun okey kan. Okey tu filem pendek dan juga penggunaan asas shot dan juga sinemato. So itu yang berbeza kali ni. Dan yang keempat adalah kenapa buat hitam putih dan juga tiada official trailer. So kali ni apa yang teman boleh cakap adalah kenapa teman buat hitam putih adalah kerana filem ini ada beberapa sebab. Okay, first disebabkan prop adalah pakaian. So pakaian kami, kasut dan seluar dan sebagainya, tak ada yang slow slack. Kadang-kadang ada yang slow jean. Kasut pula ada yang warna putih, kasut sekarang Jadi apabila kita menggunakan color modern, yang bercolor lah, dia akan nampak itu salah satu daripada segi prop. Kita akan nampak lah, akan nampak macam ni. Dan dia tak akan nampak pada era 1960-an, tak akan nampak. So dia akan nampak macam sekarang lah, kasut dan sebagainya, dan baju, dan dia akan nampak 1960-an. Akan tak nampak 1960-an Jadi itu sebab teman menggunakan H dan P, color hitam putih kali ni, untuk menampakkan era 60-an tu. Kita boleh je buat ada color, tetapi itu tak kena lah, tak kena.
Dan juga faktor daripada teman sendiri adalah rambut. So bila rambut dah colour, untuk filem terlepas lah, filem lepas Color Tiba Shining teman colour rambut kan. So bila kita nak buat dua jelaka ni, ada ke tahun 60-an orang colour rambut warna ni kan? Tak akan ada. So itu tak logik. Di audien akan nampak apa tahun 60-an mana rambut macam ni. So teman ambil inisiatif tu, teman hitam putih kan untuk dua jelaka ini kenalah dengan jalan ceritanya yang berlaku pada tahun sampai 60-an. So bagi teman sendirilah, kita tak boleh anggap hitam putih ni apa, mana ada orang guna hitam putih dah mundur lah gini-gini. Tak, ya. Kita kena orang kata realistik sikit untuk buat filem 60-an ni. Baru nampak lamanya kawasan lokasi. Itu pun penting, real kan. Memang nak nampak colour dan sebagainya, tapi kita nak buat colour, kita kena tengok banyak aspek. Ya. Jadi teman tengok aspek-aspek tu, teman tak lulus aspek-aspek untuk buat colour. So bagi teman buat hitam putih. Dan sebab-sebab lain teman buat hitam putih adalah disebabkan teman ini kali kedua teman buat hitam putih. Yang first time adalah filem pendek, cerita pendek ni, Pendekar Bujang Kain Pelekat. So itu yang pertama, tetapi tak berapa baik. Bagi teman, yang ni pun tak adalah berapa baik, tapi at least teman dah improve sikit daripada segi kamera, daripada segi pelakon, dah orang baru dan tambah seorang dua, kru pun ada, stand baru, dulu stand pun hancur dan cara editing yang baru hasil teman pergi belajar dan sebagainya, teman nak gunakan kali ni. So teman gunakan hitam putih kena pada era 60-an. So dan juga teman nak merasai buat hitam putih tu pula bagaimana pengarah zaman dulu macam Allah Tan Sri Ramlee, macam L. Krishnan, pengarah-pengarah zaman dulu yang zaman-zaman 60-an yang buat filem yang tak ada colour ni. Kita kena tahu, kita jangan sekarang ni senang ada colour, nak moden lah, nak moden. Okey, memang nak moden, tapi kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru. Tak ada lama, tak ada lah baru. Jadi bagi tuan itu penting dan kita perlu merasai pengalaman tu. At least kita sebagai orang katakanlah kereta bodoh-bodoh, ya kan. Tapi at least kalau kita buat cerita-cerita pendek ni, kita ingatlah sikit zaman-zaman lama kan, kita try buat filem pendek hitam putih kan. Teman tak adalah kata teman buat hitam putih ni orang lain pun kena buat, tak adalah. Tapi kita cubalah buat kan, untuk merasai filem kita ni nampak retro, yang betul-betul retro tahun 60-an, yang betul-betul orang buat tahun 60-an. Mana ada tahun 60-an color cerita tahun 60-an, disetkan timer dia tahun 60-an. So color 80-an, tak kena lah kan. Buat cerita 60-an tapi bercolor, tapi nampak barulah, modern lah kan. Tapi tak nampak betul-betul tahun 60-an, yang betul-betul zaman dulu yang buat tu kan. So bagi teman itulah, itu pendapat teman. Jadi itu untuk yang keempat. Dan tiada official trailer. Okey, untuk pengetahuan koma, filem pendek teman, cerita pendek ini, dua jelaka, tak ada official trailer. Itu sebab teman keluarkan video ni untuk bagi tahu audien, penonton, yang dua jelaka tidak ada official trailer. Bukan disebabkan apa, disebabkan yang ni teman tengok juga dan pendapat-pendapat, sepatutnya untuk cerita pendek memang tak perlu official trailer. Banyak juga yang buat filem-filem pendek, cerita-cerita pendek tak ada official trailer pun, dan diorang terus release dan spill terus cerita tu pada hari yang nak ditayangkan. So kali ni untuk cerita dua jelaka tidak ada official trailer. Teaser mungkin ada, tapi official trailer tak ada. Sebab teman-teman beritahu tadi, dan juga sebab cerita ni terlampau orang kata nak disorokkan karakter tu. Mungkin juga nak disorokkan karakter, tapi dalam poster dah nampak kan. Tapi nak disorokkan jugalah karakter tu kan, sebab cerita ni itu salah satunya. Dan juga nak tarik orang tu pun mungkin kurang lah sebab tak ada official trailer. Tetapi bagi teman, kali ni teman tak keluarkan official trailer lah. Untuk kali ni teaser keluar lah. Teaser keluar. Jadi itu untuk official trailer dan juga HP. Seterusnya adalah lokasi. Lokasi kali ni teman tak boleh nak ubah. Cuma kali ni tak ada set kedai. Kali ni cerita pendek dua jelaka tidak ada set kedai ya. Tak ada. Kali ni kita banyak menggunakan di sini-sini juga. Rumah ni seperti biasa. Sebab rumah orang lain tu kita boleh nak guna. Satu memang tak ada penghuni dan sebagainya. Satu lagi agak susah dan teman gunakan studio. Tapi teman set up lah untuk nampakkan lama kan. Rumah teman ni pun dah kayu. So senang lah, studio pun dah kayu kan. Nampaklah era tu. Tetapi ada yang perlu kita kena cover dan kita perlu set up. So macam barang dan sebagainya. Jadi teman gunalah untuk tu prop rumah. Dan juga hutan paling banyak. Hutan paling banyak. Dan juga
shot di rumah warna pink tu. Tapi dalam filem tak nampak lah rumah warna pink tu. Dia warna pink rumah laman tu. So itu di situ lama teman tak guna. Teman guna tu cerita apa? Cowboy ke? So itu di situlah. Teman guna di situ dan banyak di sini dan banyak di hutan. Banyak di hutan untuk cerita ini. Dua Jelaka. Jadi itu untuk lokasi dan kelebihan filem ini daripada filem-filem teman, filem-filem pendek teman sebelum ini adalah kelebihan dia orang kata daripada segi itulah, pada segi shot bagi teman. Daripada segi shot teman dah terangkan tadi dah di apa, di jalan di HP tadi rasanya item kejadian. Kelebihan dia pada segi shot yang teman tak pernah buat shot-shot tu sebelum ni, macam establishing shot, teman try buat wide shot, master shot. Yang teman dapat pendapat dan belajar sebelum-sebelum ni, yang pergi ke Ipoh ke mana tu, teman belajar dengan pengarah teman macam mana nak menghasilkan shot-shot dan teman belajar sendiri 9 asas shot tu. ECU shot, extreme shot tu lah, medium full shot, MCU medium full shot. Jadi teman kali ni itulah kelebihan sebelum-sebelum ni. Teman masukkan benda-benda tu lah kali ni. So itulah yang kamu kena tengok kali ni. Kamu kena tengok jadi ke tak jadi. Kepada yang tahu tu, kita tengoklah, nampaklah jadi ke tak jadi kan. Kepada yang tak tahu tu tak apalah, kita just tengok cerita. Cerita kali ni bagi teman adalah fiction. Ini bukanlah cerita betul, yang dia adalah fiction yang teman reka dan teman dapat inspirasi. Teman kembali siap lah, teman dapat inspirasi separuh tu 50-50, 50 daripada inspirasi teman daripada filem Allahyarham Tan Sri Ramli 6 Jahanam, dan 50 daripada teman sendiri. So teman tukar lah, takkan nak sama. Takkan nama dia Tantari pun nama teman Tantari, tapi T tu sama Takkanlah dia bunuh 6 orang tu, dia kata apa pasal, teman bukan buat apa pasal. Takkan. Teman akan ubah lah sikit walaupun nampak sama, tapi this is inspirasi kan, inspirasi. Jadi itu kelebihannya adalah daripada segi teknikal lah, technical sinematografi lah, kelebihan sedikit daripada segi sinematografi. Jadi teman tak pasti ia jadi atau tidak, tapi bagi teman ada yang jadi. Jadi kamu kena tengok lah kan, kamu kena tengok dan kamu komen Dan yang ketujuh adalah pengajaran yang ada. Okey, pengajaran yang teman buat kali ni adalah dimaksudkan daripada segi ada satu skrip yang teman buat tu yang agak teman orang kata nak review tu berberat risau berkaitan dengan Melayu. Dia ada satu last ayat tu dekat poster dia keluar. Melayu bangsat melakukan perompakan ganas. Apa? Lupa teman dah. So apa maksudnya tu? Bukan teman nak mengata bangsat Melayu bangsat, bukan. Memang bangsa kita ada setengah tu yang memang berperangai bangsat tu. So itu yang teman masukkan kali ni. Itulah yang dinamakan dua Jelaka. Sebab perangai lah. Tu sebab dinamakan dua Jelaka. Itu yang dia katakan Melayu bangsat tu. So menganiayai orang lain, bangsa sendiri. So membunuh bangsa sendiri, kan? Jadi itulah dikatakan Melayu bangsat tu. Kan? Perangai tu yang ni. Bukan Melayu tu, perangai sesetengah orang Melayu tu yang ampang tu. Okey. Itu untuk pengajaran. Dan akhir sekali adalah harapan teman. Kali ni cepat teman hujah. Sebab yelah, sikit je tu, tak banyak. Harapan teman kali ni tak banyak adalah korang enjoy. Kali ni tak ada banyak sindiran ke, pengajaran pun tak banyak sangat bagi teman. Adalah kan, macam tadi tu teman dah reveal. So kalau korang nampak lagi lebih daripada tu, Alhamdulillah. Teman syukur. Teman tak harapkan view beribu, subscribe beribu, tidak. Kalau dapat itu pun seribu rahmat korang. Ya. Kali ni teman buat ni untuk enjoy. Dan juga teman terlalu nak buat sangat cerita ni, sebab teman dapat inspirasi tu. So teman nak buat kali ni, teman harap korang tengok, like, share and subscribe, komen pun boleh. Dan korang tengoklah apa yang teman bagi tahu keistimewaannya tadi daripada yang lain, iaitu daripada segi asas shot yang teman gunakan, baru guna. Pelakon-pelakon kali ni, penlibatan FKRR selalu banyak. Dan juga lakonan-lakonan daripada Muzamil dan Haris Hafiz yang teman rasa demo dua orang ni dah gabung lama, so dah faham. Belok sini dah faham, belok sana dah faham. Teman pun samalah, selaku director, selaku pengarah dengan Nemo dah lama. So apabila kita bekerjasama ni, kita dah faham. So kali ni teman cuba improve daripada segi itulah lakonan kita, directing teman, asas
sinematografi dan juga kamera dan sebagainya lah. Ni alhamdulillah, insyaAllah apa-apa pun teman nak ucapkan kepada korang, selamat menonton ya. Pada 30 Ogos 2023 9 malam hari Rabu ini ya. Jangan lupa di YouTube channel teman secara tayangan perdana ataupun premier lah. Itu saja harapan teman. Moga korang enjoy. Itu je. Korang enjoy cukup lah. Okay. Kali ni lupa. Sebelum tu kali ni dia punya jurnal dia adalah jurnal action. Tidak ada komedi. Yang ini serius, tidak ada komedi, action. Action, fiction, action lah macam itulah. Jadi tidak ada komedi. No komedi kali ni. Itu saja Harapan teman kau enjoy. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.